Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Hormati Tuan Imam, Musi dan seluruh tuan kuasa Masjid Bukit Kapar, para asatizah, khususnya tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat kita bersama kumpul dan melapangkan masa di antara maghrib dan isyak ini. Kerana kalau balik ke rumah pun nak menengok TV pun tak sempat. Jadi eloklah kita habiskan saja maghrib ke isyak itu di masjid sambil kita mendengar sedikit pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini sikit sebanyak dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Hari ini kita telah pun berada sekira bulan yang terakhir daripada tahun Masihi. Kalau kita lihat kepada bulan Islam, kita berada pada bulan yang ke-6, Jamadil Akhir. Kebiasaannya apabila kita nak tukar ke tahun yang baru, maka ramailah di antara kita yang akan meletakkan satu azam atau memikirkan tentang apa yang akan dilakukan pada tahun-tahun yang mendatang. Adat ini walaupun bukanlah suatu yang dianjurkan oleh agama, iaitu azam tahun baru atau kita sebut menyambut tahun yang baru. Tetapi secara filosofinya ia masih lagi bertepatan dengan kehendak agama itu sendiri. Kerana memanglah kita disuruh supaya setiap hari itu kita melakukan perubahan. Kerana itu disebut orang yang hari ini sama keadaannya dengan semalam, maka ini orang yang rugi. Makna semalam mengarut dia, hari ini pun mengarut juga. Semalam langsung tak ke masjid, hari ini pun tak ke masjid juga. Makna sama, tak ada perubahan. Semalam bertekak, hari ini pun bertekak juga. Itu je kerja di hari-hari. Makna ini orang yang rugi. Sebab tidak ada perubahan, sama. Semalam baca Quran,
satu muka tu pun tertidur. Hari ni pun baca Quran satu muka tertidur juga. Semalam solat fardu sahaja. Qabliyah tak ada, ba'diyah pun tak ada. Hari ni pun sama juga. Solat fardu saja. Jadi makna tidak ada perubahan. Maka ini orang yang rugi. Hari yang baru sebenarnya adalah kesempatan untuk kita. Orang yang semalam lebih baik daripada hari ini, maka ini orang yang celaka. Makna semalam bagus dah. Dah subuh dah ke masjid. Hari ni tak mahu pula dia. Semalam elok dia. Lepas semayang, duduk dia berwirid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hari ni tak mahu berwirid. Sebab itu, kalau semalam lebih baik daripada hari ini, menunjukkan orang ini celaka. Adapun orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, maka inilah orang yang untung. Kan itulah kita secara prinsipnya memang disuruh sentiasa lebih baik daripada sehari ke sehari. Sehingga kalau kita baca dalam menurut ilmu tasawuf, ada disebutkan bahawa orang yang nak melakukan suatu amalan, maka dia jangan melakukan amalan itu, ni kira amalan sunat. Katalah dia nak berwirid 100 kali la ilaha illallah. Maknanya jangan dia memulakan, melainkan dia takkan tinggal selepas tu. Tuan-tuan faham ke tidak? Ini ilmu tasawuf, kita tersuap lain. Ilmu tasawuf dia lain. Sebab itu kalau kita baca dalam antara pandangan-pandangan ilmu tasawuf begitu. Ilmu tasawuf dia bukan cara pandang di mana hukum syarak. Tak. Hukum syarak, dosa besar ialah dosa yang antaranya, sebagaimana kita lihat dalam kitab Tauhid, umpamanya yang dilaknat oleh Nabi SAW. Contoh, dalam hadis Nabi SAW sebut, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidai. Nabi melaknat orang yang makan riba, menunjukkan dosa besar. Atau orang itu nanti dibakar dalam api neraka. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, orang-orang yang makan harta anak yatim, maka nanti dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Menunjukkan dosa besar. Tapi kalau kita tengok ilmu tasawuf, tidak. Ilmu tasawuf dia bukan kira amalan itu, tetapi kepada siapa dia berbuat dosa. Lain sikit. Maknanya oleh kerana dosa itu kepada Allah Ta'ala, maka besar dosa itu. Jadi sebab itu amalan dalam kehidupan kita memang disuruh setiap hari kita kena mikirkan lebih baik daripada semalam. Cuma ialah soal berjaya atau tidak, itu hal yang lain. Kadang-kadang kita memang merancang hari ni mesti habis 10 muka Quran. Bagus. Maknanya ada perancangan lebih baik. Lepas subuh, merayap dia kulu-kili sampai isyak. Satu muka pun dia tak buka. Makna perancangan gagal. Tak apa. Sekurang-kurangnya dia memikirkan untuk lebih baik daripada semalam. Faham orang kapal? Habis. Itu sebagai mukadimah. Dan sebenarnya
untuk melakukan kebaikan ini tak perlu kita menunggu hujung tahun. Kan itu kita sebut adat kebiasaan kita. Apabila masuk ujung tahun, maka orang pun akan mikirkan apa nak buat tahun depan. Saya minggu depan, sebelum balik pada Aceh ni, ada program namanya Inspirasi 2024. Maknanya sebelum masuk 24, anda fikir nak buat. Kira-kira begitulah tu. Saya rasa di RTM 1 kot. Agak salah. Saya belum lagi. Kan? 10.30 sampai 12.30 tengah malam. Makna kira-kira bertukar hari baru. Kan orang kita begitu. Makna bertukar hari baru, azam baru. Besok pagi, balik kepada asal. Walhasil, balik asal. Sekian dimaklumkan. Kerana itu dalam Quran, Allah SWT mengajarkan kita. Misalnya dalam surah Ali Imran, ayat 135. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah. Makna fahisyah ni perkara keji. Niaga memang sengaja dia menipu orang. Pisang dah lembik, nak hancur dah, pun digoreng juga. Dah tak sesuai dimakan, pun digoreng juga. Pisang mentah-mentah pun digoreng juga. Contohlah. Ini dipanggil fahisyah. Dia masuk. Bukan makna orang berzina saja. Tak. Orang berzina tak pergi kuliah dia. Kadang yang pergi kuliah ni meniaga, menipu. Contohlah, Contohnya janganlah marah saya pula. Makna fahisyah ni macam-macam. Termasuklah kalau suami yang tak beri nafkah kepada isteri. Itu termasuk juga. Melakukan kekejian. Termasuk jugalah isteri-isteri yang bekerja, kemudian di pejabat sibuk dengan jantan lain. Itu termasuklah keji. Ini ada ke masjid, dia buat tahu je, tenang aja. Macam tak salah aja dia. Sebab itu Allah sebutkan, orang yang melakukan fahisyah, au zalamu anfusahum, ataupun mereka yang menzalimi diri mereka. Makna menzalimi ni, makna buat dosa. Kita ni memang buat dosa. Tuan-tuan tak payahlah berbuat alim sangat. Kita memang berdosa. Kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu lakukan kesilapan. Tak payahlah kita rasa macam alim sangat. Saya hari ni tak berdosa nampaknya. Berdosa dah. Pasal ada rasa kesombongan. Dosa lah tu. Makna orang yang melakukan dosa. Kemudian zakarullah. Kemudian dia ingat kepada Allah. Makna dia mikir sampai bila aku nak begini. Itu menunjukkan dia ingat lah tu. Aku ni tak ke masjid sampai bila tak ke masjid. Aku ni kelahi dengan bini, aku tak bagi nafkah sampai bila. Aku ni kahwin dengan anak mentua aku. Aku kelahi dengan mentua sampai bila pula. Tunjukkan zakarullah. Itu ingat Allah lah tu. Bukan makna ingat Allah dia semayang saja. Tak. Kadang semayang pun tak ingat Allah. Ingat kereta tadi. Kunci ke tidak? Tadi kunci ke tidak? Kunci ke tidak? Sebab itu disebutkan. Kita nak semayang. Disuruh tunggu waktu semayang. Supaya keadaan tu tenang. Bila kelang kabut, tu yang macam-macam jadi tu. Motor kunci mana? Sempat pula dia meraba kunci. Mana pula kata dia. Sebaik orang sebelah rupanya parking motor sebelah dia. Saya dah bawakan kuncinya kata dia. Eloklah tu.
Makna ingat Allah tu kan maksud semayang saja, tak. Ingat kerana merasakan kesilapan dia. Fastaghfaru li dzunubihim, kemudian dia itu memohon ampun di atas dosa-dosa mereka. Nampak? Jadi Quran, memang Quran suruh kita berubah, tapi bukan tunggu tahun baru. Faham orang kata? Makna tahun-tahun baru ni semua temberang belaka, membohong. Saya tahun depan berazam makan sikit. Tak payahlah. Tu semua membohong belaka. Makna kalau berubah sekarang. Sekarang. Tapi Ustaz, kalau berubah sekarang, nanti besok patah balik pula. Tak, itu nombor 2. Soal patah balik nombor 2. Berubah dulu. Sebab itu kan Quran sebut dalam ayat yang lain. Tasab surah Ali Imran yang sama juga. Allah sebut apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada keampunan Tuhan. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan syurga yang seluas langit dan bumi. Makna prinsipnya mesti bersegera. Kata orang Putih, immediately. Kek kapal ni bukan koman-koman pun ni, nyemain. Dulu lah kan, jalan jambu lah, jalan apa. Sekarang, oi. Maklumlah, sebelah bandar Puncak Alam. Kan? Tuan-tuan, immediately action. Understand? Makna kena terus. Nak berubah sekarang. Tak boleh tunggu lepas isyak kan? Sekarang. Terus. Kerana sebab itu disebut bertangguh bagi orang yang nak melakukan kebaikan adalah satu kerugian. Dan bertangguh itu juga ada kaitannya dengan syaitan. Takjil pun syaitan, bertangguh-tangguh pun syaitan. Tapi kalau bertenang, as-sukun, itu daripada Allah Ta'ala. As-sakinah, tuma'ninah, itu daripada Ta'ala. Takjil dan juga ta'jil. Dia dua tu. Satu takjil dengan alif. Takjil. Satu lagi, takjil. Ain. Yang satu menangguh sampai kesudah. Itu dia. Besok jangan lupa kita ada cabutan rezeki. InsyaAllah, insyaAllah. 4 tahun dah dia punya insyaAllah. Tak sampai. Ada orang pula kelang kabut. Orang suruh besok malam ni dia ambilnya hadiah tu buat balik. So itu disebut al-isti'jal minasyaitan. Kelang kabut daripada setan. Bersegera dengan kelang kabut lain. Bersegera lain, kelang kabut lain. Kan itu untuk kita buat apa saja kebaikan, dia jangan tangguh. Apa saja. Tuan tengoklah. Sebab itu sehingga solat pun disuruh solat fi waqtiha. Kenapa? Kalau tangguh, ada harapan sekali dengan azan asar. Dan tangguh, tenang. Kejap lagi lah zuhur, kata dia. Kejap lagi. Dia bagi salam tu sekali dengan azan asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Serentak azan asar masuk. Kan itu memang menangguhkan, dia tidak membawa kebaikan. Habis. Itu prinsip. Jadi sebab itu, apa saja kita nak buat. Tuan-tuan nak pergi ke Mekah. Jadi saya tengok ada iklan kursus haji. Saya pun dulu sebahagian daripada penceramah tabung haji. Dia panggil pehta dan juga pehtas. Bimbing pada haji tanah air dengan tanah suci. Penyakit orang kita, dia kursus bila dapat panggilan.
Dia bukan nak belajar awal. Tak. Tahun ni ada khusus. Join. Tak apalah. Baru daftar tahun sudah. Katanya 20 tahun lagi. Makna 20 tahun lagi lah baru dia belajar. Ini tabiat orang kita. Tiba-tiba, besok tabung haji telefon. Encik, untuk rayuan encik terpilih. Alamak, saya tak sedialah, kata dia. Inilah penyakit orang kita. Dia suka bertangguh. Tak. Makna kebaikan mesti buat terus. Tuan-tuan, kita sekarang ada yang dipanggil sedekah subuh. Bagus. Tak apalah. Saya tak nak bincangkan sangat soal istilah. Walaupun ada ramai para asatizah bincangkan di media sosial. Biarlah, cukuplah tu. Kalau semua orang pakai bincang, mabuk gitu je kita. Maknanya, sedekah subuh ni, subuh besok lah. Dulu mana ada? Cuba tanya tuan musi kita. Ada dulu? Dulu tak ada. Lagi kalau kita tak pergi sembahyang, nak sedekah subuh, apa ke bendanya? Tabung dalam surau. Sekarang tak. Orang tak pergi sembahyang pun boleh bagi sedekah subuh. Pasal QR code masjid ada kat rumah dia dah. Tu bagus tu. Sekarang tak payah pergi tabung dah. Senang kerja. Hantar QR code je setiap rumah. QR code. Apa ni? QR code. Senang, scan lah, kata dia. Makna ada orang, dia nak bersedekah, dia tunggu besok. Subuh besok, ingat nak sedekah lah. Salah. Sekarang. Pening orang dengar tu. Pelik pula Ustaz ni. Pasal apa pula? Pening kan disebut. Idza asbahta fala tantazirul masa wa idza amsayta fala tantazirus sabaha. Apabila engkau berada di waktu siang, jangan kau tunggu malam. Jangan tunggu malam, jangan tunggu. Nak sekarang tertib, sekarang sedekah. Tapi Ustaz nak mengejarkan fadilat subuh tu sedekah subuh. Tak, sekarang sedekah, subuh nanti sedekah lagi. Bagus betul. Faham? Konsep dia begitu. Sebab itu dia sebut, apabila engkau berada tu pagi, jangan tunggu waktu petang. Apabila engkau berada tu petang, jangan tunggu waktu pagi. Kenapa? Pasal pertama, kebaikan itu dia jangan ditangguh-tangguh. Prinsipnya. Yang kedua, kita ni tak tahu bila nak jalan. Tuan-tuan faham ke tidak? Makna jangan confident sangat. Nanti besok je. Mana tahu kita besok hidup lagi. Kita tak tahu. Sebab itu kita nak qada solat ke, nak bersedekah ke, nak buat baik dengan orang ke, nak beri orang makan ke, tak payah tunggu besok. Sekarang. Tapi besok boleh buat elok sikit. Itulah masalah kita. Kerana sangkaan kita, kita akan buat lebih baik. Sangkaan kita. Macam orang nak sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat. Nanti tengah malam je lah, pukul 2 buat 17 rakaat. Banyak sikit. Sudahnya dengan ba'diyah isyak pun tak ada. Dengan 17 rakaat tahajud pun tak ada. Dengan subuh-subuh pun gaib. Macam. Nampak? Kita tak tahu. Jadi sebab itu jangan confident sangat. Habis. Yang keberapa tu? Hantam je lah. Yang keseterusnya. Ayuh. Tuan-tuan. Kenapa kita kata jangan bertangguh? Quran mengajarkan kita. Dalam surah Yasin ayat 58. Ayat 68. Ayat mati dah rabun. Tak nampak dah. Agak
Orang zaman sekarang ni banyak rabun agaknya lah. Banyak nengok telefon ni lah jadi. Ayat 68. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami terbalikkan kembali penciptaan. Nampak? Makna kita ni umur panjang. Pakcik saya baru meninggal 2 minggu sudah. Umur 100 tahun kurang 2 minggu. Main 2 minggu lagi, kalau hidup sampai 2024, 100 tahun. Itu pun tak tahulah masa arwah datuk saya pergi daftar, ya ke tidak tahun tu. Takut-takut dia postpone 2 tahun, 3 tahun pula baru mendaftar. Tapi Allah sebut dah, siapa yang akan panjang umur, kami terbalikkan penciptaan. Fizikalnya dan juga emosinya dan mentalnya. Sebab itu kalau kita tengok, nunakisu, makna perkataan nakasa itu makna inqalabah. Kalau orang Arab, dia ada satu nasi namanya maklubah. Maklubah ni, maklub ni makna terbalik. Terbalik itu memang 360 darjah terbalik. Yang bawah pergi ke atas, itu terbalik. Makna tak nampak langsung dah bawah tu. Tu maklub. Sebab itu orang yang Allah panjangkan umur, Allah terbalikkan balik tu. Dia terbalik habis, orang panggil. Makna fizikalnya makin lemah, emosinya makin teruk, ingatannya makin kurang. Itu Quran sebut tu. Sebab tu kita jangan bertangguh. Kan kita takut ke depan lagi lupa. Sekarang pun dah banyak lupa. Ke depan lagi lupa. Sebab itu sementara mampu beramal. Sementara kuat jalan. Jangan tunggu, jangan tunggu. Nanti Ustaz, saya ingat saya nak ke Mekah lagi pencen nantilah. Saya ambil pencen 60, boleh sambung servis lagi 2 tahun dan 63 lah. Bawa tenang. Takut 63 tu pakai kursi roda je. Dan sungguh tuan. Sebab tu nak beramal sekarang. Nak belajar sekarang. Yang muda-muda bagus, alhamdulillah. Tak apa, kita memang sibuk. Yang tak sibuk orang tu kan dia bertenang, tenang. Tu pun sibuk juga, kelang kabut balik, entah apa dia kejar. Nak kata makcik kat rumah tu lawa, dah tua juga. Tak tahu apa yang nak dikejar ni. Masa kerja pun kelang kabut, masa pencen pun kelang kabut. Orang muda memang kelang kabut dah. Pasal sibuk nak bekerja macam-macam projek ni. Orang tu apa hal? Yang ke subuh tu duduklah terus. Sampai syuruk. Ambil syuruk 2 rakaat. Isyraq. Sebagian pandangan kata tu awal duha. Sebagian kata di isyraq. Tak apalah. Sampai mening kembali. Ambil isyraq 2 rakaat. Bukan lama penuh nak tunggu pun. Lepas subuh tu. Adalah lebih kurang setengah jam. Duduk siap duduk. Tertidur pun tak apa. Masa kerja pun memang kelang kabut dah kita. Betul. Habis semayang, salam kedua atau motor dah. Ibaratnya lah, melampau betul. Salam kedua atau motor. Sambil berjalan apa dia semayang. Nak menunjukkan laju. Tiba-tiba pencen pun kelang kabut balik juga. Sebab itu, sebelum kita sakit. Kan disebut dalam hadis Nabi SAW kan. Wasihataka qabla saqami. Masa sihat sebelum sakit. Buatlah apa benda kita boleh buat. Apa kebaikan boleh buat. Sakit tak boleh nak. Tak boleh. Kan kita nak berjalan banyak, lutut dah sakit. Mana boleh bergerak sangat. Semayang pun kita atas kursi je.
Tu sakit lah Ustaz, kata dia. Nampak? Tu penyakit orang tua, nak buat macam mana? Tu realiti dia. Saya tu Quran suruh. Kami panjangkan umur, kami terbalikkan balik. Sementara ada duit, sedekahlah. Tak tunggu bila lagi. Nanti Ustaz, besok keluar KWSP, tak ada harapan. Banyak kan kita begitu. Sedekah, nantilah gaji besok. Sedekah, bukan dah gaji sekarang. Itulah, dah habis dah. Masa belum gaji, sibuk tunggu gaji. Dah gaji, habis, baru teringat. Berapa ramai orang bertanya soalan, Ustaz, saya dengar KWSP kalau keluar kena zakat dia. Saya ingat dia dah zakat siap. Saya kata, kenalah tuan, kena zakat. Oh. Habis kalau saya dah belanja semua, kata dia. Saya kata, tuan, kalau dah belanja semua, tak payah tanya. Apa baik dah tanya lagi? Ini berbanyak yang berlaku ni. Kerana sangkaan dia di KWSP dah zakat dah. Dia tak faham bahawa dia kena zakat. Sebab itu, jangan tunggu untuk nak sedekah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seseorang hamba itu sakit atau bermusafir, maka ditulis untuknya pahala. Maknanya tetap dapat pahala. Sebagaimana dia muqiman sahihan. Sebagaimana dia tak bermusafir. Kita duduk di Bukit Kapal ni, memang tiap maghrib masjid. Tiap maghrib duduk di masjid. Tiba-tiba musafir kita, anak bawa jalan-jalan, had nyai. Orang tak gilang kahwin dah, had nyai. Orang nak bawa, apa nak kata, kita ikut je lah. Tetap dapat pahala. Walaupun 2 minggu dia had nyai. Yang had nyai belum tahulah dapat pahala. Kena pergi tempat urut, pahala apa ke bendanya. Makna kata Nabi SAW, pahala seperti mana dia tetap bermukim tu. Nampak? Kerana amalan dia. Itu benda yang selalu dia buat. Sebab itu disebut, orang yang memang melazimi solat fajar, dia melazim. Sebelum subuh fajar, hari itu terlewat dia bangun. Terlewat pun cepat lagi banding orang lain. Kerana orang lain tak bangun-bangun lagi. Dia punya terlewat, imam dah semayang. Maka boleh selepas subuh tu dia mengqadakkan solat sunat fajar dia. Faham? Saya begitu sekali. Makna orang yang musafir ni banyak, dia tak boleh buat. Qabliyah, Ba'diyah kadang tak boleh buat. Saya dah sebut dalam Klasik FM, mana punya siaran saya dah tak ingat dah. Saya memang ada siaran dalam Klasik FM sebelum solat, sebelum waktu azan. Saya sebut, semayang dekat RNR, jangan buat macam semayang imam tadi. Semayang imam tadi baguslah. Kan? Kita pun rasa semangat macam nak pergi Gaza je. Tu. Canggih imam punya doa tadi. Semayang RNR, jangan buat macam itu. Buat tenang. Takut orang Gaza datang kat belakang kita semayang. Pasal orang semua berebut nak cepat. Habis Assalamualaikum, nak wirid dalam kereta. Bagi peluang orang lain. Kadang ada orang dia terlupa yang dia musafir kerana dia rasa risau. Takkan nanti musafir wirid tertinggal. Dia terlupa hadis Nabi ni. Kutiba lahu mithla ma ya'malu muqiman, kata Nabi SAW. Ditulis, dicatat untuknya sebagaimana dia buat masa dia bermukim. Don't worry. Tapi mukim kena buat lah. Jangan kata mukim tak buat, musafir, ni dapat pahala juga. Bawa tenang. Pahala apa ke bendanya. Tu. Nampak? Sahihan masa dia sihat. Sebab itu ada orang, saya sahabat, duduk di Bahau. Ayah dia ni adalah Tuan Kuasa Pertuan Negeri Sembilan. Suatu hari tu dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, apa pandangan Ustaz hukum ini? Saya kata, entah ni tak ada kerja ke gila? Saya kata.
Dia kata, pahal pula Ustaz. Saya tanya betul ni. Dia kata, entah duduk dengan ahli Tuan Kuasa Petua, pergi tanya dengan saya, pasal apa? Kan tak ada kerja nama. Dia kata, Ustaz, ayah dah tak sihat dah, tak pun nak ingat dah. Maknanya apa? Nak beritahu, ketika dia tidak sihat, pahalanya masih berjalan sebagaimana dia sihat. Pahala tu masih berjalan lagi. Dia tak sihat dah. Makna tak sihat dari segi akal. Tetapi pahalanya masih jalan. Tu. Yelah, ahli Tuan Kuasa Petua takkan ahli Tuan Kuasa Petua kerja duduk maghrib dekat pasar malam. Maknanya apa yang dia buat sebelum dulu dia semasa dia sihat, pahalanya berterusan ketika mana dia sudah tidak mampu lagi. Nampak? Dia meninggal dah, Allah rahmu. Nak sebut bahawa Nabi pesan buat masa sihat. Masa ada duit. Ada orang setiap bulan apabila dia terima gaji, sebelum gaji ataupun apa-apa yang dia beli daripada gaji sampai ke rumah, dia mesti bawa ke masjid dulu. Ada orang beramal gitu. Dia kata, Ustaz, selagi duit saya tak masuk ke dalam masjid, saya haramkan saya bawa duit tu balik ke rumah atau barang tu balik ke rumah. Hebat. Tapi dulu nak kena cucuk kan. Sekarang tak payah. Apa pening kepala, transfer je lah. Ada orang begitu. Terima gaji saja, automatik. Azan. Dah azan. Tuan-tuan, sekian saja. Kita berehat sekejap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول. الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف مقام محمود الذي وعده إنك لا تشرك. Ayuh, tuan-tuan sambung sikit. Tuan-tuan jangan risaulah, tak payah panjang. Pendek je sudah. Panjang pun tuan-tuan bukan faham pun. Jadi eloklah pendek. Lagi satu, saya pun ada program satu lagi selepas ni. Mana tadi berhenti? Ayuh. Jadi maknanya begitulah. Ada orang apabila gaji, pertama sekali dia gaji ialah dia fikir dia nak berikan apa yang dia dapat pada bulan tu untuk disedekahkan setiap bulan. Sehinggalah suatu ketika dia dibuang kerja, tak ada gaji. Apa nak sedekah lagi? Sebab itu bila Nabi sebut begini, maknanya orang yang ketika ada dia bersedekah, apabila dia sudah tidak mampu untuk melaksanakan kelazimannya, maka dia akan tetap mendapat pahala. Itu kita jangan lupa. Ini prinsip yang kita kena pegang. Habis. Seterusnya, tuan-tuan sekalian, orang yang nak berubah supaya kehidupannya semakin hari lebih baik, lebih baik, lebih baik, mesti asasnya ilmu. Kerana kata Nabi SAW dalam semua hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah mengendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkannya agamanya. May yuridillahu bihi khaira, siapa yang Allah nak kebaikan untuknya, kebaikan dalam kehidupannya, kebaikan dalam agamanya, yufaqihu fiddin, dipahamkannya agamanya. Jadi beza di antara faham dan tahu. Ada orang tahu tapi tak faham. Ada apa lambat balik bang? Ada ceramah. Ceramah apa? Ceramah lah kata dia. Dia tahu ceramah je. Ada orang dia faham. Itu beza tu. Sebab itu Nabi sebut dipahamkan agama. Mudah-mudahan kita yang duduk melazimkan masjid ini sambil dengar ceramah, kuliah, berkitab, Allah berikan kepahaman kepada kita. Itu penting. Kerana mudah-mudahan dengan kepahaman tu Allah berikan kepada kita atau mencenderungkan kita kepada kebaikan. Tuan-tuan sekalian, sikitlah di hujung ni saya nak sebutkan semua hadis Nabi SAW yang direkodkan Imam Bukhari. Kata Nabi, "A'dzarallahu ila mri'in." Allah beri excuse kepada seseorang. Dengar betul. Allah a'dzarallahu ila mri'in.
Allah memberikan seorang itu excuse. Makna excuse apa? Maknanya ada consideration. Amda pula cakap Melayunya. Terjemahan pun orang putih juga. Maklumlah malam minggu. Maknanya Allah boleh bincang lah. Begitu, lebih kurang lah untuk faham. Maknanya besok temu dengan Allah Ta'ala boleh bincang. Akhara ajalahu, yang dipanjangkan umurnya. Maknanya orang ni umur panjang sikit. Akhir balik 15 tahun. Panjang umur sampai, katakan contoh, 29 tahun. Kan panjang umur tu. Maknanya dipanjangkan umur sampai 29. 15 tahun, 29, berapa tahun? 15, 14 tahun. Jadi orang ni mungkin ada banyak lagi yang tak cukup. Mungkin wuduk pun tak sempurna. Mungkin sembahyang pun ada yang tinggal dan sebagainya. Kata Nabi SAW, orang ini boleh bincang lagi lah. Sebab hadis ini menyebutkan hatta ballaghahu sittina sanah. Sampai orang itu umur 70 tahun. 70 tahun pula. 60 tahun. Hatta ballaghahu sittina sanah. Sampai Allah panjangkan umurnya 60 tahun. Artinya apa? Lepas 60 tahun, tuan baca demi tafsir ataupun syarah kepada hadis itu. Maknanya, apabila 60 tahun, tak ada excuse dah. Dia tak tahu apa benda dalam agama ni. Apa yang selama-lama engkau hidup ni, aku bagi sampai 60 tahun hidup, 69 tahun, 68 tahun, apa benda yang kau belajar? Takkan 15 tahun akil balik, 45 tahun pula lepas tu hidup, tak sempat belajar lagi. Kau tak tahu masuk tandas kalau kena air kencing pada pakaian itu tak sah sembahyang. Engkau tak tahu cara nak menyucikan air kencing. Engkau tak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Engkau tak tahu riba halal ke, haram ke. Engkau tak tahu yang ini pinjaman dikira riba ke, atau ini dikira untung daripada pelaburan. Engkau tak tahu yang mana pelaburan yang menepati kehendak syarak. Engkau rasa semuanya halal belaka. Tu. Lepas tu kalau orang mati umur 20 tahun boleh bincang lagi. Ya Allah, tak sempat belajar, kau cabut nyawa. Kita umur berapa? 69. Nak jawab apa dengan Allah Ta'ala? Tak sempat belajar lagi. Tu. Sebab itu kalau kita belajar selepas pencin, maka jangan buang masa. Jangan buang masa. Pasal sebab Allah sebut dah, Nabi SAW sebut dah, umur 60 tak ada excuse. Tapi kalau kita daripada muda, yang macam muda ni belajar, kira boleh lagi lah. Itu pun belum tahu lagi. Kadang muda ni dia punya belajar bagus, buatnya tidak. Orang tua lain, dia belajar sikit terus buat. Orang muda dia tenang, tak apa, tenang, kata dia. Jadi sebab itu, maknanya kalau kita bermula lambat, maka jangan buang masa. Makna mengopi tu pendek je masa. Dia tarik seorang, separuh je. Separuh pula, masa tak ada banyak lah, kata dia. Dulu lah minum, tertarik gelas besar, separuh sudahlah. Jangan lama. Dulu kita dah habis masa dah. 2 jam, 3 jam duduk kedai kopi berborak entah apa-apa. Jadi jangan ambil masa yang lama. Ambil masa untuk mentelaah. Fahamkan. Tak faham kita bertanya. Rujuk. Begitulah seterusnya. Mudah-mudahan. Tuan-tuan. Jadi itulah sedikit pada malam ni untuk kita kongsikan. Cukuplah tu. Tak payah panjang. Kan? Orang pun datang nak semisyak akan balik pula nanti. Tak apa, belajar ni pendek je, bertenang-tenang saja. Besok sambung lagi, tu je. Tuan-tuan belajar panjang, hari ni je datang, besok tak datang dah. Tunggu sebulan lagi pun datang. Naik. Jadi sebab itu, yang paling penting untuk kita faham. Berazamlah, tapi tak mesti nak kena tunggu minggu depan. Tu jawapan ni. Faham? Tu kesimpulan paling senang lah. Kalau tak faham juga, memang teruk lah tu. Jadi makna berazamlah, tapi bukan tunggu minggu depan. Berazam sekarang untuk kita buat lepas isyak terus. Tu.
Jangan tunggu-tunggu, jangan kita bertangguh. Mudah-mudahan. Jadi saya sekadar itu dulu. Dan saya minta maaf pada Tuan Kuasa kalau ada buat makan sebagainya. Saya terpaksa cabut. So, ada program satu lagi dan besok saya nak berangkat. Jadi nak kena selesaikan malam ni juga. Jadi akan datang, saya datang makan saja. InsyaAllah. Ya. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dulu. Kita jumpa lagi pada 5 tahun akan datang. Kita ikut pilihan raya lah 5 tahun sekali, senang. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma. Tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin.